2.1 dengan 2.2. 2.1 production of tomato products. Tomato product yang mana tomato sebenarnya production of tomato product ke chili product ke apa sebenarnya lebih kurangnya, tapi sebab tomato ni dia ada hot and cold method tu, itu yang menyebabkan dia unik sikit lah. So kita akan cover itu lagi. Alright. Chapter outcome, at the end of the chapter, student sepatutnya boleh describe the production of tomato product. Tomato product kan, dia kata maknanya bukan tomato juice je, ada tomato paste, tomato puree semua kan. So determine the problem related to tomato product. Okey, apa-apa masalah yang berlaku pada tomato product, you all sepatutnya tahulah lepas habis kursus ni. Okey. Alright. Okey, chapter outline. Ni 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Mana 2.1, 2.2 minggu ni, 2.3 dan 2.4 minggu depan. Okey, production of tomato product 2.2. Sorry. Ini chapter minggu ni 2.1, 2.1, 2.1 semua 2.1. Cuma dia ada 4 lagi sub chapter kecil. Tetapi dia punya ada yang chapter minggu ni 2.1 dengan 2.2. 2.3 dengan 2.4 tu minggu depan. Tapi ini 2.11 kan. Alright. Seterusnya. Okey. Ini dia outline canning of tomato juice. Okey, memandangkan ada di antara korang yang dah buat makmal berkenaan dengan canning beef kot, beef curry rasanya. Beef curry tu. So technically canning ni dia sama je semua, lebih kurang je sama. Dia on process canning tu sama. Tapi on proses preparation dia punya buah-buahan ataupun apa isi konten di dalam can tu, itu yang lain, berlainan sikit. Tetapi waktu dia start nak can tu, benda tu sama semua. Okay, so tak apa, kita go terus satu dulu. Okay, raw material kalau tomato juice lah. Kalau chili lah kan. So tak kisahlah, dalam kes ni tomato juice, raw material which is tomato, soak dan juga basuh. Okay, rendam dan basuh. Sorting dan trimming. Sorting tu asing-asingkan ikut dia punya grade. Lepas tu kalau dia tak nak yang warna hijau tak mau, dia nak warna merah je. Okey. Lepas tu trimming. Trimming tu berlaku apabila kalau ada apa-apa benda yang rosak. Jadi kita tengok dengan detail ada apa-apa rosak, baru kita akan potong. Chopping dengan preheating. Preheating ni optional. Kadang-kadang ada yang preheating, ada yang tak preheating, tak apa. Lepas tu extraction of juice. Extraction of juice tomato tu. Extract lah, tengok dia guna apa nanti. Ada beberapa mesin yang guna. Deaeration tu ni overview dia panaskan untuk keluarkan udara. Sebenarnya udara di dalam air, ada dalam jus tu. Okey, sebab lagi kurang udara, lagi lambat dia rosak. Okey, salting, letak garam. Okey. Tengok dia ada letak garam, ada dua cara, tak apa, nanti tengok. Lepas letak garam, homogenization nak bagi semua sama saiz besar. Contohnya dia tak adalah ketul sangat biji dia kan. So dia semuanya sama saiz. Kalau dia dalam bentuk liquid, semua liquid Lepas tu heating, panaskan. Technically panaskan yang kat heating ni dia masak lah masak. Lepas tu filling, kat sini dia sikit je canning dia tak nampak sangat. Dia filling, masukkan dalam can. Lepas tu masuk dalam can, dia sim, penutup dia. Lepas penutup dia, processing tu masuk dalam air panas, bergantung pada pH juga. Lepas tu sejukkan, cooling untuk slow down dia punya cooking process. Lepas tu sore simpan. Alright. Technically itu je proses dia. Maknanya yang bahagian canning ni bermula daripada filling ni tadi. Filling, processing, cooling dan storage dah boleh lah sampai tu. Tapi daripada awal sampai ke heating, homogenization sampai heating semua ni, ini semua untuk individual, untuk processing of tomato juice sahaja. Alright. Okay, seterusnya. Raw material. Okay, dia baru go through satu-satu. Raw material dia kena ambil fully ripe tomato yang betul-betul dah masak. Okay, red, ini mesti kalau mesti tomato yang warna merah yang dalam konten yang warna merah tu ada lycopene. Dia punya warna natural coloring dia ada lycopene. Lepas tu high juice content, high in flavor, high in acid. Okay, ini semua dia akan pilih. Dia kat sini dia cakap je tomato, tapi dia tak cakap tomato pun ada banyak jenis tau. So dia tak cakap pun tomato jenis apa yang kok ada nama saintifik ke, macam teh hari tu apa Camellia sinensis yang dia cakap siap-siap. Ini dia tak cakap pun tomato tahu. Maksudnya semua tomato lah boleh guna as long as dia memenuhi kriteria ni, fully ripe, red, high in juice content, high in flavor, high in acid. Okay, yellow dengan unripe tak nak yellow dan tak nak unripe.
Okey. Dia nak yang macam ni lah, warna merah lah. Ni ada tomato kecil pun boleh, tomato besar pun boleh. Ni macam tomato cherry tu kan. Yang bawah ni macam tomato besar. Alright. Maknanya tomato cherry pun boleh guna lah ni sebenarnya kalau nak untuk tujuan buat jus ni, kalau ada banyak lah Tapi kena tahu biasanya orang buat ni untuk pengetahuan korang lah, Wanti bila kerja, biasanya kalau korang bekerja dengan buah-buahan macam ni, tak kisahlah buah tomato ke, buah oren ke, limau ke apa ke, tak kisah buah-buah apa, biasanya waktu grading proses tu, waktu dekat sini, dekat bahagian grading tu, washing, soaking, sorting. Sorting kat sini ada grading tau. Okey. Waktu kat grading tu nanti, kat grading tu dia akan pilih grade yang elok. Grade yang elok, sangat elok biasanya dia tak guna untuk buat jus. Biasanya yang elok dia orang akan jual sebagai sayur. Diorang packing elok-elok, diorang letaklah dekat Aeon ke apa ke. Itu yang buah-buah kat Aeon tu biasanya elok-elok. Contoh macam tu lah letak kat pasar raya. So untuk tujuan orang buat sayur. Tetapi kalau yang mana yang dah rosak sikit, benyek sikit, apa semua, biasanya yang kualiti rendah sikit dan dah penyek-penyek ke, ada orang akan buat jus. Itulah realitinya memang macam tu pun, sebab lagipun kalau benda tu dah penyek-penyek sikit pun ada tukar kepada jus, hancur juga kan, bukannya customer nampak kan. Sebab itulah je macam tu. Kalau yang mana cantik-cantik, bulat-bulat elok-elok tu biasanya akan buat sayur-sayuran. Alright. Seterusnya, 2.1.1.2 soaking dan juga washing. Okey, basuh dan juga ni pembersihan lah. Ni dalam unit operation. Ini adalah salah satu unit operation lah, washing ni Okey, soaking loosen the adhering soil. Okey, melembutkan apa-apa adhering tu, maknanya lekat lah, yang lekat kuat lah. Apa-apa macam contohnya tanah ke lumpur ke lekat kat buah-buahan tu. Washing remove dirt dan juga insecticide residue. Okey, dia boleh buang dirt, debu-debu dan juga insecticide. Insecticide dia bergantung pada keadaan. Sekiranya air yang digunakan tu ada jenis ada acidic sikit, memang dia boleh buang lah insecticide ke pesticide ke, dia boleh buang sikit. Tetapi kalau dipakai air biasa je, benda itu tidak berlaku pembersihan insecticide itu tidak berlaku. Alright, tetapi rasanya dia gunalah, mestilah guna sebab nak buat jus kan. So memang dia gunalah air yang special sikit untuk basuh ni. Okey. Lepas tu 2.1.3, 2.1.1.3 sorting dan juga trimming. Okey, sorting, select the good one and reject the damaged one. Okey, ini kalau yang damage sangat, yang sangat damage lah, yang sangat damage ataupun dia unripe, warna biru, warna hijau, macam dalam gambar ni ada warna hijau kan. Warna hijau tu dia akan, mesin tu akan auto reject lah. Dia akan buang buah tu, dia tolak ke tepi lah, mungkin dia untuk buat tujuan lain lah So dia akan, tapi dia tak adalah buang begitu saja sebab buah tu masih elok, cuma dia belum ripe lagi. So dia akan buat untuk tujuan lain lah, untuk guna untuk benda sayur ke apa ke. Okey, dia akan ambil yang elok saja yang memenuhi kriteria yang tadi tu. Okey, yang ripe, yang warna merah semua tu baru dia pilihkan. Okey. Kat sini dia kata sorting je. Okey, dia tak cakap grading. Sebenarnya di kilang dia ada grading juga sebenarnya. Grading tu dia nak tentukan yang tadi tu. Kalau yang elok dia akan tukar kepada sayur sebab bila jual sebagai sayur, tomato ni lebih mahal. Kita boleh dapat lebih banyak untung jual sebagai sayur daripada jual sebagai jus. Okey, jual sayur lagi untung sebenarnya, dapat lagi mahal, sayur mahal. Okey, so memang macam itulah, semua negara pun sama je. Okey, seterusnya trimming. To remove the stem and juga stem end dan juga chlorophyll. Okey, stem end ni yang dia punya apa ni? Warna hijau tu lah, yang kat atas tomato tu lah, dia punya batang sikit tu kan, dia punya tangkai dia sikit, sebab kat situ ada chlorophyll. Sebab tu lah tadi warna hijau pun, buah-buah yang tomato yang warna hijau pun orang tak nak. Sebab apa? Sebab ada chlorophyll. Chlorophyll ni agak akan ganggu warna nanti, dan dia akan ubah lycopene tu punya properties di dalam waktu nak buat jus tu. So diorang terus buang awal-awal lycopene tu, diorang tak nak Okay, buang, diorang trim lah, trim. Yang mana-mana benda yang ada chlorophyll, warna hijau, diorang trim Tapi chlorophyll ni memang awal-awal memanglah ada dalam semua pokok warna hijau, memanglah ada chlorophyll. Tetapi lycopene tu terbentuk selepas dia masak Okay, trim off the damage ataupun bruise portion. Okay, yang penyek yang ada kena makan ulat sikit ke, dia potong trimming ni. Okay, 2114, chopping dan juga preheating. Okay, chopping, chop lah, potong lah, dia potong, dia cincang lah chop into smaller pieces to give better yield and flavor during extraction. Okay, dia tak adanya proses dalam keadaan dia bulat-bulat je ni Tidak, biasanya dia akan proses dalam keadaan dah hancur sebab nak buat jus kan, cuma saya kena hancurkan. Okay, seterusnya preheating. Preheating is carried out for hot break. Preheating ni dia panaskan je. Nanti tengok beza hot break method dengan cold break method Hot break method dia panaskan sebab nak extract lebih banyak jus.
Okay, is carried out for hot break extraction of juice only. Okay, preheating, dipanaskan. Kalau macam juice tu tidak melalui proses preheating, dia cold break method cold break method. Kalau preheating ni hanya untuk hot break method. Okay, kita tengok hot break method dengan cold break method. Ini untuk extraction juice. Okay. Sebenarnya kalau hot break method ni kita nampak dia dekat ni tau, dekat tomato ni, tetapi sebenarnya banyak lagi yang pakai hot break method ni. Contoh macam diorang nak buat wine, diorang nak extract buah-buahan untuk buat jus kan, kebanyakannya diorang pakai hot break method sebenarnya. Diorang dah pakai panas dah, diorang panaskan juga. Okey, tapi kita tengok. Okey, cold break method belah kiri, hot break method belah kanan. Okey, tomatoes yang belah kiri cold break method, kita baca satu-satu kan. Tomatoes are crushed dan press masuk dalam extractor. Maksudnya dia hancur-hancurkan masuk dalam extractor, dia tak panaskan Kalau yang belah kanan ni hot break method, dia crush tomato, kemudian dipanaskan ke 160 ke 190 darjah Celsius. Macam masak dah ni. Okay, in their own juice for 5 minit for pass through extractor. Okay, dia panaskan Okay, reasonnya adalah untuk bila dipanaskan dia akan menyebabkan sel-sel wall dalam buah tomato, dia ada sel wall. Nah, semua tumbuhan mesti ada sel wall kan. Semua tumbuhan ada sel. So dia sel wall tak akan pecah, nak rupture dia sel wall, dia pecah nak keluarkan semua sitoplasma apa semua tu. So bila benda tu dah terkeluar, so jus dia lebih banyak yang keluar, lebih banyak diekstrak lah. Dia nak dapat jus yang lebih banyak diekstrakkan. Kalau dia buat cold break method, cell wall tak pecah. So cell wall tak pecah, extraction akan rendah. Benda ni awak boleh tengok dekat nota unit operation. Bagi korang dapat 5 kan. Pergi tengok nota unit operation bahagian extraction atau mechanical expression. Nanti kat situ ada pre-treatment kat bahagian tu dia ada cakap pasal preheating. Dia akan cerita sikit pasal hot break. Okay, tapi dia mention saja, dia tak cakap detail So dalam subject food processing ni dia terangkan pasal detail. Okay, boleh tengoklah kalau nak tengok Okay, nombor 2, extraction is difficult and yield is less. Betul lah sebab cell wall tak pecah lagi. Okay, yang belah kanan, hot break method, easier extraction and yield is better. Betul. Okay, sebab extraction, sebab dia punya cell wall tu dah pecah. Okay, nombor 3, lot of air incorporated during extraction and oxidation of vitamin C is faster. Okay, betul. Disebabkan dia tak panaskan, macam kita belajar dalam gas hari tu, gas law tu, hukum gas gas law, bila kita panaskan air, gas tak boleh duduk dalam air tu. So apa yang jadi gas tu, gas apa-apa, oksigen ke karbon dioksida ke apa ke, semua akan keluar tu sebab dia tak tahan duduk dalam air panas. So gas akan keluar, bila air tu dah sejuk baru masuk balik. Okay, itu kita belajar hari tu. So benda ni sama dengan proses hot break ni. Bila kita panaskan jus tu, apa yang jadi, oksigen akan keluar sebenarnya. Bukan oksigen je, apa-apa gas akan keluar daripada jus tomato tu, dia akan keluar lah. So bila oksigen keluar, less oxidation berlaku. Oxidation tak berlaku, so vitamin C dapat kekal. Dia kat sini dia kata less oxidation of vitamin C, tetapi sebenarnya oxidation tu bukan rosakkan vitamin C je, tapi vitamin C ni paling sensitif lah. Dia merosakkan warna juga. Kalau ada udara banyak sangat ni, dia akan rosakkan warna, dia akan rosakkan apa-apa material di dalam makanan tu sendiri, di dalam jus ni, dia akan rosakkan lah. Sebab itulah dia jadi macam apa ni, kena buang udara ni lah. Okay, sekejap, ada kawan awak nak masuk lab. Mana dah hilang dah, tak apalah. Okay. Okay, seterusnya yang bawah ni, extraction of juice is light in color due to less pigment are extracted. Okay, dia punya color, contohnya kata warna merah tadi tu, dia extract disebabkan dia cold break method, dia pecahkan, dia tak panaskan. Apa menyebabkan color dia tu jadi macam merah tu keluar, tetapi bila banyak-banyak dia tak merah sangat. Dia jadi macam bila korang dah buat macam 1 tan ke, dia jadi sebenarnya bukan warna merah, dia jadi macam warna merah orange macam tu. Macam tu, jadi dia tidak merah sangat. Padahal dia tomato tu dia tak merah. Padahal raw material tadi merah gila kita ambil semua kan. So kali ni dia merah orange macam tu je. Okay, kalau hot break method, better control for extracted juice, more pigment are extracted lah sebab dah cell wall pecah, color semua keluar tu normal lah Okay, lepas tu kalau ada sambungan cold break method dengan hot break method lagi. Cold break method lighter in consistency and more prone to separation of serum and pulp due to less pectin dan gum extracted. Sebenarnya dia punya point sama je, dia punya cell wall je, dia tak pecah, tetapi dia punya kesan dia banyak. Macam ini kita lighter consistency, maksudnya dia punya kelikatan dia kurang dan kemudian dia senang nak separate. Okay,
separation ni adalah dia ada separation ada banyak lah, tapi normally separation dicakap ni adalah gravitational separation, separation disebabkan oleh gravity. Benda ni sama juga macam air Milo, kita letak banyak Milo, kita buat Milo, kita letak atas meja, apa yang jadi adalah dia separate. Dia biar lama tak minum dia akan separate. Bawah tu akan jadi dia punya tebal pekat tu kat bawah, atas tu dia akan jadi kurang Milo lah. Technically sama je dengan semua jus lah, sebab separation tu berlaku disebabkan gravity. Okey, jadi dia kata kat sini apabila dia buat cold break method, yang dia akan separation tu berlaku dengan lebih cepat. Lah, separation akan berlaku di antara serum dan juga pulp. Okey, dia akan bahagi dua dengan cepat. Okey, sebab dia tidak tak sama size ni sebenarnya. Dia tidak sama size, so menyebabkan dia akan separate dengan lebih cepat. Okay, so kata kat sini less pectin, dia kata less pectin dan gum. Okay, kenapa less pectin dan gum ni? Sebab gum tak keluar daripada sel luar tu. Okay, tetapi pectin dan gum ni sebenarnya adalah dia punya stabilizer di dalam salah satu jus lah, tapi natural stabilizer. Sebab pectin dan gum ni memang already ada dalam tomato tu, dia dah naturally. So dalam masa dia ada dalam naturally, bila dia jadi jus, dia yang akan mengekalkan kita panggil suspension ataupun emulsion tu dalam keadaan yang lama tidak separate. Tapi bila tak ada pump gum dengan pectin, dia akan separate dengan lebih cepat. Itu maksudnya. Okey, belah kanan better consistency and less prone to separation of serum, sebab pectin dan gum tu dah keluar lah. So inactivation of pectinase, sebab dipanaskan, pectinase tu dah dihapuskan. Okey, dah ada pectinase tu enzim yang untuk potong pektin, untuk rosakkan pektin. Enzim untuk rosakkan pektin dah dipanas, so mati. So bila enzim tu di nature enzim tu, so pektin tu kekal lama lah di dalam jus tu. Okay, itu antara reason dia lah. Kalau lah kiri ni ada pectinase, so pectinase tak deactivate, antara reasonnya kenapa pektin tu rosak. Pektin tu rosak dengan cepat, so separation berlaku. Alright. Extraction juice is more acidic and has sharper flavor. Okay, sharper flavor ni adalah kelebihan dia. Okay. Extraction of juice is more acidic, maknanya dia lebih masam. Kelebihan dia kenapa saya cakap, so industri tak payah letak dah asid. Sebenarnya tak payah letak asid, so dah jimat kos kat situ. Lepas tu sharper flavor. Sharper flavor tu maksudnya rasa tomato yang lebih kuat. Sebenarnya rasa tomato yang lebih kuat. Benda ni bila kita compare dengan hot break method, bila dia comparison, dia mestilah hot break method tu kurang sikit acidic dan kurang sikit flavor. Okay, reason dia. Tapi belah kanan ni dia cerita pasal sterilize pula. Tapi sini saya add on kalau sekiranya hot break method pula dari sudut acidic dan juga sharper flavor tu, dari sudut hot break method, dia akan jadi less acidic. Less acidic sikit lah, tapi tak acidic tak efek banyak pun, tapi dia less acidic sedikit disebabkan bila you dapat extract banyak sangat jus, dia akan menyebabkan larutan jadi makin cair. Contohnya untuk acidic, sekiranya satu larutan tu 100 ml, lepas tu pH dia awak letak citric acid 1 gram, contohnya 1 gram citric acid, so pH dia contohnya pH dia 5 ataupun 4. Tetapi bila kita tambah air lagi, apa jadi pada pH? pH akan naik lah. pH dia dah kurang acidic lah, sebab dia dapat banyak lagi, didilutkan lagi, dicairkan lagi, so asid dia kurang lah. Technically sama lah macam hot break method ni. So dia disebabkan cold break method tu dapat extract sikit di jus, so dia akan asid dia pekat lah. Tapi kalau dapat extract banyak jus, asid dia kurang sikit lah. Itu je. So industri kena tambah asid, citric acid ke apa ke, so suka hati industri lah kan. Tapi dia kena tambah asid lah. Okey, kalau tu sharper flavor. Sharper flavor sebab bila kita panaskan sesuatu, dia akan volatilekan flavor tu. Sebenarnya bila bau ni dalam bentuk minyak tau. Dalam bentuk minyak, so dia volatile material. So bila kita panaskan lama, bau tu lama akan hilang sebenarnya. So disebabkan kita tak panaskan dia, guna cold break method, so bau dia lebih kuat. Bau tomato tu lebih kuat. Itu kelebihan dia lah. Okay. So hot break method pula bau dia akan kurang sedikit sebab dia dah panaskan 150 darjah Celsius tadi. So memang volatile lah bau dia tu kan. Okay, kita tengok kat hot break method dia cakap sterilize pula. Sterilize juice and reduce microorganism load and inactivation oxidase enzyme. Okay, ni dia nak cakap yang kelebihan yang hot break pula, dia sterilize, dia dah panaskan dah sebenarnya, dia dah dipanaskan. So kandungan bakteria, mikroorganism ni kurang compare dengan cold break method. Cold break method ni bakteria lebih banyak. Yang hot break method bakteria lagi kurang daripada cold break method.
Lepas tu belah kanan ni dia enzim dah semua dah deactivate. Yang belah kiri ni cold break method ada enzim lagi. Macam tadi pectinase tu mestilah ada kat belah kiri ni, mesti ada sebab tak deactivate, sebab tak panaskan. So itulah kelebihan ni pula kelebihan hot break method. Okey, lepas tu bawah kan, extraction juice must be processed faster since no heat treatment. Okey, reasonnya tadi sebab dia tak panaskan, so bakteria banyak, bila tak banyak dia cepat basi. Ini kelemahan cold break method lah. Okey, tetapi antara dua ni kita tengok hanya satu, lain semua kelebihan kat hot break method. Cold break method hot break method lebih banyak. Cold break method tu macam kelebihannya lebih acidic dan sharper flavor, itu je. Yang lain semua dia lemah. So overall winner adalah hot break method lah. Hot break method. So bukan tomato je, macam saya kata, bukan tomato je yang guna, banyak lagi yang guna. Buah-buahan semua banyak guna hot break method. Okey, ni comparison antara dua. Okey, cold break method. Cerita sikit pasal cold break method. Dia dekat sini. Yield poor quality tomato juice. Okay, as compared to hot break method, it is still being used. Okay, walaupun poor quality tapi masih lagi digunakan atas sebab-sebab tertentu oleh industri. Okay, seed recovery for seeding cannot be heat treated as in hot break method. Okey, biasanya diorang akan seed tu dia akan recovery tau. Tapi biasanya macam kelebihannya CBM ni cold break method, kelebihannya adalah disebabkan dia tidak dipanaskan, so seed dia, biji tomato tu masih boleh digunakan, boleh recycle untuk buat benih tomato baru boleh gunakan lagi. Tapi hot break method tak boleh dah. Sebab once you masak dia, habis dia punya DNA semua habis semua di nature dalam biji tu lah, habis rosak lah. So bila rosak dia dah tak boleh nak recycle, nak buat tanam pokok baru. So tak boleh lah. So cold break method, kelebihan kedua dia adalah seed recovery sebenarnya. Seed recovery tu kita boleh gunakan untuk tanam semula. Okay, yield of juice is about 70 ke 80%. Oh, tak banyak sangat. Okay, yield tak banyak sangat. Comparing hot break method lebih banyak 90% itu. Extractor use pulper, cyclone and risk disintegrator. Ini dia punya cerita lain. Okay, tomato pulper, risk disintegrator. Disintegrator. Ini gambar dia lah. Untuk extractor, untuk extract dia punya juice. Okay, yang ini contoh yang belah kiri. Dia turun, dia filter, masuk dalam bekas, turun, okay, masuk vegetable, paste, spice. Lepas tu turun pakai ni, yang belah kanan ni, dia punya spice kot, masuk turun, grinding, masuk belah kiri. Okay. Yang belah kiri ni tomato lah, belah kiri tomato. Belah kanan ni dia punya spices, ingredient yang lain lah. Ni overview ni sebenarnya, tak semestinya ada campuran-campuran macam ni, tapi ni overview lah. Tomato soup. Tomato soup lah cerita dia. Tapi kalau tomato soup, tomato juice tu ada juga dalam tomato soup. Cuma dia ada ingredient lain lah, mungkin lari hitam lah, apa-apa. Dia punya herbs yang lain. Alright. Deaeration. To remove occluded air in the juice by subjecting to the juice vacuum condition. Okay, ada dua jenis deaerator punya. Okay, vacuum in a deaerator, this will help to preserve the flavor, color dan juga vitamin C. Okay, dia tujuan dia deaeration ni adalah you buatlah macam mana pun tak peduli cara dia, tapi yang bos tahu udara tu keluar. Okay, oksigen tu keluar supaya nak slowkan dia punya oxidation process. Kau nak buat cara macam mana? Suka hati kau. Bos cakap kan. Okay, so dia ada dua cara. Satu, you panaskan jus tu. Panaskan macam masak tadi lah. Tadi masak, panaskan, oksigen akan keluar. Ada dua cara. Satu lagi cara yang macam dalam nota ni terangkan, dia kata dia pakai vacuum condition. Okay, vacuum condition ni dia macam vacuum heater, ada macam vacuum heater. Okey, macam mana vacuum heater ni boleh berfungsi compare dengan normal? Kalau kita panaskan normal atas stove ke atas dalam mesin ke, kita panaskan macam biasa, panaskan biasa itu bukan vacuum tau, itu dalam keadaan normal, tekanan yang udara yang normal. So ada udara lah dalam sekitaran jus tu. So bila kita panaskan, boiling point of ni cerita pasal deaeration boiling point untuk jus, dia punya kadar menggelegak, kadar boiling point dia adalah 100 darjah Celsius. Contohnya macam air biasalah 100 darjah Celsius. Okey. So temperature, so banyak elektrik nak digunakan untuk panaskan dia lah. Nak kena sampai 100 darjah Celsius, nak kena banyak elektrik nak digunakan. Okey. So kalau pakai vacuum ni dia lebih bijak lah, lebih high tech lagi lah. Apa dia buat? Tekanan vacuum, dia vacuumkan, dimasukkan dalam satu kontainer. So jus dalam kontainer, lepas tu dia keluarkan oksigen, dia keluarkan udara semua, jadikan keadaan vacuum. Okey, bila dalam keadaan vacuum, sebenarnya boiling point of air dah turun tau, mungkin dia dalam 60 dah menggelegak dah.
Dia tekanan dalam tu dah jadi rendah. Bila tekanan rendah, dia akan menyebabkan boiling point dia akan lebih cepat boiling. Okey. Apa yang akan jadi ialah dia panaskan sampai 60 darjah Celsius je. So elektrik yang digunakan rendah lah. Okey, rendah sikit. So dalam 60 darjah Celsius, semua air dah menggelegak dah. Okey, benda ni awak boleh tengok tekanan ni awak boleh tengok dekat kalau dah boleh jalan PKPB dah habis nanti satu hari nanti. Awak masak kat rumah awak, masak air 100 darjah Celsius, awak jangan minum lah kan. Kalau minum melepuh lah kan. Okey, tapi nampaklah dia punya panas tu. Cara kedua adalah paling simple, pergi Cameron Highland. Pergi Cameron Highland, cuba masak juga air. Masak air, nanti awak tengok air tu menggelegak pada temperature 70, 80, dia dah menggelegak dah. Berasap-rasap lah, macam takut. Tapi bila kita pegang air tu tak panas sangat pun. Okay, sebab apa? Sebab tekanan. Kat atas bukit macam Cameron Highland tu tempat yang lebih tinggi, tekanan dia rendah. So kat bawah ni, macam kita yang kat bahagian bawah yang dekat dengan pantai ni, dia akan tekanan lebih tinggi. So takat boiling point of water berbeza. Tapi itu yang ilmu tu yang dimanipulate oleh saintis untuk buat vacuum ni, vacuum di aerator ni. So dia rendahkan tekanan, so dia bagi maknanya boiling point akan rendah, so dia panaskan sikit je, so air dah menggelegak. Bukan tu je, boiling point untuk bakteria punya kulit apa semua akan turun semua akan turun, dia lagi senang rosak. Okay, this will help to preserve the flavor, color dan juga vitamin C. Okay, selain daripada bakteria punya nak bunuh bakteria, dia akan buang oksigen di dalam udara tu, dalam jus tu, buang oksigen, keluarkan oksigen, so dia jadi kurang oksigen, less lah oxidation, so dapatlah preserve flavor, color dan juga vitamin C. Alright, itu fungsi di aeration. Okay, saya benda ni perlu buat lah, perlu buat jugalah. Alright, okay, salting, masukkan garam itu improve taste. Ya betul, tapi bergantung berapa banyak garam juga lah masukkan. Dia kata kat sini 0.5 sehingga 1% salt is added. Contohnya kalau dia 100 gram, dia 1 gram garam. Okey, macam itulah. 1 gram sikit lah, tak rasa masin sangat pun, tak terasa pun ni salting ni. Okey, bricks dia 4 hingga 6 bricks, sebab kita masuk garam adalah salah satu total soluble solid so that's why dalam bricks pun kita akan nampak dia punya kenaikan tu lah. Okey, lepas tu salting can be carried out using dua cara, satu batch process, satu lagi dry process, dry salting. Okey, batch process, adding calculated amount of salt into the juice, maksudnya justru okey dah siap-siap, ni yang macam kita belajar dalam fruit juice sebelum ni. Kalau nak masuk garam, kita kira berapa. Kalau katalah garam, pasal kata, okey, sila letak 20% garam atau 10%, 1% garam. 1 per 100 darab dengan berapa amount of garam, amount of tomato juice yang kita nak buat. Kalau macam kata 100 ml, 100 ml, so dapatlah 1 gram garam. Contoh macam tu. Itu batch process. Masuk awal-awal, siap-siap, lepas tu kita mix dalam tomato juice tu. Cara kedua, dry salting ni letak pellet. Ini biasanya ada dalam, kalau awak tengok ada dalam canning of apa saya tengok video itu, ada Madam Awin bagi. Ada dalam Makmal punya notaan Makmal punya video, dia memang ada letak pellet tu, bentuk macam part segi dia punya garam tu, letak dalam can. Waktu awak dah masukkan nak canning, masukkan produk tu dah, contoh tomato sauce, tomato juice ni dalam can, tu baru dia drop pellet tu, satu kecil je dia punya garam dia dalam part segi yang terbentuk. Lepas tu proses, bila proses garam tu akan cair, akan masuk dalam tomato tu. Alright, macam tu je sebenarnya. Ada dua cara je lah, tapi biasanya yang paling majoriti orang guna adalah industri guna adalah batch process. Batch process lebih mudah sebab masuk awal-awal. Kalau dry salting tu dia kena masukkan kemudian sebelum nak can tu, sebelum nak tutup can tu, so dia ada labor proses tu. Lebih baik dia buat daripada awal, iaitu batch process, semua masukkan sekaligus. Sebab tu mixing settle. So biasanya batch process lebih kerap digunakan lah. So kau ingat Okey, 2.1.1.8 homogenization. Okey, homogenization ni bahasa saintifik atau bahasa food tech je homogenization, betul, nama homogenize, nak bagi semuanya sama saiz. Tetapi sebenarnya apa? Sebenarnya adalah dia nak bagi, dia nak homogenize tu dia macam mixing tau, macam campur sebenarnya, dia mix je, nak bagi semuanya sama rata. Idea dia begitu saja sebenarnya, tapi nama homogenization. Biasalah nanti awak belajar, termasuklah degree ke diploma ke, awak tengok nama dia gempak betul, tapi bendanya sebenarnya simple je. Dia penamaan dia tu yang gempak ni. Okay, reason to improve dan juga provide uniform consistency and to prevent separation of the serum dan juga pulp. Okay, dia tak nak bagi separation
gravitational separation tu berlaku. Sebenarnya realitinya gravitational separation tu kita tak boleh halang pun sebab gravity memang ada. So kita boleh buat adalah kita boleh slow down the separation, itu sahaja. Kalau kata prevent tu boleh salah dalam nota kita pakailah prevent, tetapi realitinya adalah kita can slow down the separation of serum dan juga pulp. Okay. Nombor dua, the juice is homogenized by passing through orifice. Okay, dia macam lubang-lubang kecil, lubang-lubang kecil with pressure of 1000 psi. Kuat sangat ni 1000 ni besar ni. Kuatlah tekanan dekat 1000 psi hingga 1400 psi tekanan tekanan dia bagi pressure supaya melalui lubang yang kecil tu, supaya bila melalui lubang kecil semua akan sama ni pakai pressure homogenizer ni. So kalau pakai pressure tinggi je ni pakai pressure homogenizer. Ada dalam subjek unit operation juga. Awak tengok subjek homogenization ataupun mixing ke, tengok ada satu mesin nama pressure homogenizer. Alright. Insoluble solid are broken down into fine solid. Okay, solid akan broken into fine solid and result in smooth consistency. Okay, so maksudnya kat sini kalau adalah tomato tu yang dalam bentuk pulp, lepas tu dia dalam bentuk fibrous lagi, so masuk dalam pressure homogenizer ni dia akan terkoyak lah, technically idea dia terkoyak, lepas tu dia akan jadi halus kecil-kecil. So kecil-kecil tu bila kita minum tak terasa pun kat lidah yang dia tu macam fibrous. Okay, itu reason Okay, ni pressure homogenizer ni mesin ni, pressure homogenizer Okay, cara dia macam ni operation sikit dah. Basic produk ni belah kiri, dia akan masuk belah kanan. Valve ni sebenarnya dia tutup dia tutup lubang ni, so bila lubang yang kecil ni, yang small orifice tu tempat lain sebenarnya. So mula valve ni dia tolak ke kiri, dia tutup lubang ni. So pressure akan tinggi dekat basic product ni. Kat kawasan basic product pressure akan tinggi. Lepas tu baru valve ni akan ke kanan sikit. Dia tolak sikit, so dia akan wujudkan satu lubang kecil dekat arah panah ni. Okey, dekat arah panah tu ada satu lubang kecil. So dia keluar situ, air akan biasalah bila awak pernah kalau kita main air dalam pipe, bila kita kecilkan muncung pipe tu, apa yang akan jadi, dia akan jadi laju tau, air akan jadi laju. Sama je dengan konsep ni. So bila dia bergerak ke kanan sikit, dia akan membuatkan air jus tomato tu dia akan jadi laju lah, dia akan jadi macam terpercik dengan lajunya lah. So terpercik dengan lajunya, dia akan langgar impact ring yang warna hitam ni. Impact ring ni di atas dan bawah ni, dia akan langgar impact ring. Langgar impact ring, dia akan pecah. Dia akan kat situ lah berlakunya koyakan tu, terkoyak kan. So terkoyak, lepas tu baru dia pergi ke homogenized product. Ini adalah dia pakai cara physical homogenization ni. Okay. Ini teknologi lama ni, tapi masih boleh digunakan sampai sekarang, alhamdulillah. Okay, 2.1.1.9 heating dan juga filling. Dia dah masuk canning punya proses ni. Juice is heated to 82, ni pressurized ni. And fill pada Celsius dan juga fill dalam plain can. Okay, sebelum tu nak cakap yang can ni pun dah di sterilize juga sebelum ni tau. Maknanya can tu kita tak pakai can yang kotor atau can yang ada bakteria ke, kita dah sterilize dah can tu, pakai haba ke, pakai chemical ke, pakai panas ke, pakai steam ke, tak kisah. So barulah kita nak fill produk. Maksud mana kita dah tak perlu risau kalau can tu kotor ke apa kan. So can tu dah kita assume clean lah. Lepas tu juice dah dipanaskan, kemudian masuk dalam can tu. Okey, kemudian can steam immediately, terus steam tu maksud dia cap tu, dan dia terus rapatkan lah dia punya muncung atas tu, dia steaming lah, steam proses tu. Lepas tu tutup dia punya penutup kan, lekatkan. Lepas tu heating use kettle with steam jacketed kettle ataupun steam coil. Maksudnya dia macam masak di dalam steam jacketed kettle ataupun steam coil. Sebenarnya tak kisah pun, janji you masak je dalam air panas. I don't care cara you nak panaskan air tu, tapi you panaskan, masaklah dia dalam air panas. Okay. Lepas tu can pump, tapi kat industri dah banyak guna steam jacketed kettle lah dengan steam coil. Okay, can dipump through a steam jacketed kettle tubular heat exchanger. Kejap. Can pump through a steam jacketed tubular heat exchanger. Can pump through steam jacketed kettle. Kita skip dulu yang term ni, yang nombor 4-nya point ni, sebab dia macam tidak correlate. Sebab kenapa tak correlate? Disebabkan can tu dah di dalam bekas, dalam kontainer. So kalau nak masuk dalam tubular heat exchanger tu mesti sebelum can sebenarnya, sebelum can yang dipanaskan. Okey, maksudnya dia macam tidak ayat ni tidak ni. Saya kuningkan dulu. Dia macam tidak related sangat. Dia macam maklumat yang tidak tepat. Okey. Apa?
Sebab sebelum biasanya nak masuk tubular heat exchanger, awak tengok dalam nota unit operation awak ada belajar pasal THE, tubular heat exchanger. Tubular heat exchanger tu mesti dia ada bulat-bulat tau, ada macam pipe tu mesti kena melalui liquid. Kena liquid yang melalui dia, bukannya dah dalam can melalui dia. So nanti saya akan minta penyedia nota ni baikilah nota ni sikit. Alright. 2.1.1.10 processing. Okey, processing. Okey, lepas kita masuk dalam can. Okey, tomato juice is an acidic product, betul? 3.1, 3.4. Yes, betul. Tomato juice memang acidic product lah. Tetapi kalau bukan tu juga, tapi can product yang dah di can, tak kira lah, tak semestinya tomato juice, tidak semestinya acidic product. So bergantung pada keadaan. Ada yang acidic, ada yang tak acidic. Okey, tetapi dalam case tomato juice dia adalah acidic product. So 3.1 ke 3.4 dia punya pH. Okey. Okey. Spoilage of tomato juice are usually due to acidic non-spore forming bacteria. Acidic acidic mana dia suka bakteria ni. Bakteria yang suka dia jenis acidic dia jenis macam Lactobacillus casei-shirota ni lah. Dia suka acid ni condition ni. Okey. Acidic non-spore forming makna dia tidak produce spore, dia tak macam Clostridium botulinum, dia tak produce spore. Kemudian bakteria. Okey. Yang biasa rosakkan dia, tetapi acidic pun spore forming ke apa ke, kalau you acidic condition 3.1 ke 3.4 pH, lepas tu awak panaskan dalam air panas, nenek acidic non-spawning pun mati juga bakteria kan, nenek dia mati, atuk dia semua mati, tak doesn't matter pun sebab teknik tu berkesan untuk everything So kat sini dia nak cakap je lah yang bakteria ni yang biasa rosakkannya lah acidic non-spore forming bacteria Kalau sekiranya kita tak pasteurize betul-betul, kita tak processing betul-betul, inilah bakterianya yang akan rosakkan kita punya tomato juice. Okey. Thermophilic bacteria, thermohaba, philic tu suka, mana suka haba, bakteria suka haba. Adakah dia suka haba? Boleh jadi dia bakteria suka haba. Suka haba tu bermaksud dia tak matilah dalam keadaan 60-70 darjah Celsius, dia tak mati. Dia macam masih okey lagi lah. Dia suka panas-panas tu kan. So contohnya adalah Bacillus thermoacidulans. Okey, thermoacidulans maksudnya dia Bacillus jenis bentuk Thermo ni haba, acidulans ni suka dalam keadaan asid lah. Dia macam geng-geng yang suka asid lah, tapi sejenis Bacillus. Okey, kalau nak bunuh dia 0.7 kepada 1.1 minit dekat 1.121 Celsius. Okey, maksud nak bunuh dia ni mesti kena pakai sterilization temperature 121 Celsius. Ni adalah sterilization ultra high temperature sterilization ataupun nama dia retort, benda yang sama okey, pressure cooker benda yang sama. Okey, filling at 93.3 Celsius di dalam can tu. Okey, so maksudnya dikata kat sini kalau you dapat nak kata di sini yang kalau kita dah cankan produk tu, kalau nak selamat 100% selamat sepenuhnya, kena masukkan ultra high temperature juga, UHT ni juga 121 darjah Celsius baru, ataupun retort ataupun sterilize, sama benda yang sama untuk bunuh bakteria ni. Selain daripada bunuh Clostridium botulinum lah, tapi nak bunuh juga Bacillus thermoacidulans ni. Contoh je lah. Tapi tak semestinya nak kena pakai tu, sebab bila kita apply 121 darjah Celsius, elektrik tinggi tau untuk company. So company ni dia nak jimat duit dia, so dia memang akan fikir secara mana yang perlu digunakan supaya kita dapat jimat duit tetapi kita dapat banyak keuntung, tetapi masih berkesan. So nanti yang akan bagi cadangan adalah korang. Kita lah food technologist lah yang akan bagi cadangan, which is korang lah kan. Sama ada perlu tak nak guna ultra high temperature ke kita perlu panaskan dalam boiling water je, ke macam mana, itu nanti korang suggest kan. Sebab itulah kena tahu benda ni, bila pH berapa, pH 4.5, kita hanya perlu panaskan je bawah adalah air panas. Kalau pH dia atas 4.5, kita perlu UHT kan dia, ultra high temperature atau sterilize ataupun retort dia. Okay, ingat benda tu. Okay, the cans are processed at 100 darjah Celsius for 15 minit. Okay, kerana apa 100 darjah Celsius, kenapa tak dia 121? Sebab dia punya pH 3.1, 3.4, dia bawah 4.5. Ingat, bawah 4.5 dia pakai air panas sahaja for 15 minit di dalam A1 tall can. Ni A1 tall can ni A1 bentuk can lah, dia punya aluminium can tu sejenis A1 lah, dia ada A1, A2 semualah, adalah jenis-jenis dia. Okey, 30 minit for A2, half to 1.5 can ni. Okey, 30 minit, kalau 30 minit ni dia besar lagi lah. Kalau 30 minit, kalau 15 minit ni dia lebih kecil. Okey, bila size can tu lebih kecil, dia akan menyebabkan pemanasan tu lebih cepat.
sebab haba cepat masuk ke dalam tengah-tengah tu, kat cold point kat tengah-tengah tu. Tapi bila size can tu besar, lambatlah sikit haba tu nak masuk. Ini logic idea je lah, ini fizik lah. Okay, for continuous process, the juice is heated to 250 degree Celsius. Okay, alright. Tadi ni yang cerita-cerita atas ni semuanya bukan continuous process, yang semuanya jenis batch process. Okey, saya terangkan dulu. Korang buka dekat nota unit operation, ada dua jenis processing kita guna. Biasanya batch process dan juga continuous process. Batch process kita masak atas stove, siap. Kalau continuous process kita masak di dalam pipe, tube exchanger yang tadi yang saya kuningkan tu. Tubular heat exchanger. Okay, tubular heat exchanger ni biasanya khas untuk continuous process. Continuous process ni kita tak perlu masak dalam kuali ke apa, tak perlu. Semuanya masak dan sejukkan semua berlaku di dalam pipe. Okay, dalam pipe yang buatkan semua. Which is bagus lah. Lagi bagus kalau korang dapat pergi ke kilang Yakult kan. Nampaklah continuous process ni. Sebab semua benda robot buat kan. Kita tak buat apa-apa pun. Robot je buat. Okay, for continuous process, the juice is heated ke 121 Celsius in a heat exchanger. Biasa tubular heat exchanger lah nama dia. And is held for 1 minute. Okay, 1 minute untuk bunuh bakteria dia lah. Maknanya dia menjalankan serialization juga proses di dalam continuous process. Compare dengan batch process yang kita masak 1 Celsius je. Okay, the juice is cooled ke 98 Celsius and then fill into can at 96 Celsius and seal immediately. Okay, can are allowed to stand for 5 minutes and then cool at 40 Celsius. Okay, ini nak tunjuk berbeza antara batch process dengan continuous process. Yang selama ni kita cerita pasal batch process, yang continuous process ni cerita kat part ni je, continuous process ni je. Okay, ini je yang pakai tube exchanger tu. Okay, the can dibiarkan sejuk dalam 5 minit lah, itu nak slow down cooking process lah. Alright, 2.1.1.11 cooling, sejuk penyejukan. Can are cooled at 38 Celsius in running water. Ada banyak cara. Ada yang pakai running water, ada yang rendam dalam air sejuk, ada pakai heat exchanger. Tak boleh je pakai heat exchanger. Kalau heat exchanger itu untuk susu lah. Tapi kalau untuk tomato juice, dia akan pakai, ada pakai kipas. Biasanya kebanyakannya rendam dalam air ya, dalam running water lah, dalam running water. Okey, kenapa kena running water? Kenapa kena air mengalir? Kenapa tak boleh pakai air yang macam kolam? Kita rendam dalam tu. Reasonnya adalah disebabkan kalau kita pakai air yang macam air kolam tu, kita rendam air panas, kita rendam material panas, can yang panas di dalam kolam tu, air dalam kolam tu akan jadi panas. So lambatlah proses penyejukan tu. So kalau air tu mengalir, so setiap masa datang air yang sejuk lah, air room temperature ni. So bila makanan tu, can yang panas tu direndam dalam air yang mengalir tu, so proses penyejukan tu lebih cepat sebab berlakunya proses heat exchanger di antara can tu dengan air. Okay? Air tu akan serap haba tu. Kerana apa? Kerana ni ada kaitan dengan unit operation ni. Buka dalam chapter heat transfer. Kerana suatu benda yang panas, dia akan transfer haba dia kepada benda yang sejuk. Okay? Panas akan transfer ke sejuk. Dia bukan sejuk transfer ke panas. Biasa panas yang transfer ke sejuk. Okay? Alright. 2.1.1.12 labeling dan juga storage. Tak cerita, tapi labeling dan storage ni sebenarnya bergantung kepada keadaan. Kalau macam can dia macam dalam gambar ni, can tomato juice ni, dia tak perlu labeling pun sebab dalam can tu sendiri dah ada label. Dia dah di-printed, dah auto print dah label dia. Tetapi ada juga yang can dalam can yang biasa tu, dalam tin biasa, dia akan dibalut dengan kertas lah, kertas labeling kan, dia akan gam lepas tu dia balut kertas. Itu bergantung pada industri tu nak guna cara mana lah. Okey, yang I Campbell ni, tomato juice ni ada jual saya hari tu ada beli. Saya ingat boleh minum terus, bodoh lah, stupid of me kan. Saya beli, saya memang haram tak sedap. Sebenarnya ingat walaupun bentuk dia macam can air coke ni, tetapi dia bukan digunakan untuk ready to drink bukan kita boleh buka minum terus. Ini untuk masak sebenarnya. Plus saya pun tak tahu, so saya beli. Saya ingat kan tak pernah nampak first time nak beli, rupanya masam gila, so tak sedap tak sedap untuk minum begitu sajalah Okey, tapi itu pengajaran lah untuk saya. So nanti korang pun tahulah benda ni sebenarnya bukan untuk minum terus. Okey. Ni apa benda? Apa tekanan ni, tekanan ni. So biarlah. Benda tak faham. Okey. Lepas tu tomato paste, tomato puree, tapi tak penting ni tak penting sangat tak ada masuk examnya. Yang banyak masuk exam yang cerita-cerita tadi tu. Okey, okey, sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh tanya dulu. Tak ada, sir. Tak ada Tak ada, sir.
Alright. Okay, boleh proceed? Boleh. Boleh Alright. Saya proceed. Kita akan habiskan 2 chapter ni, 2.1, 2.2 hari ni kan. Okay, tomato paste, tomato puree dan juga banyak tomato puree ke, tomato puree ke, benda ni sama tu kan. And tomato sauce. Okay, can you please tell me the difference between tomato paste, tomato puree dan tomato sauce? Tadi ni pertanyaan biasa je lah tak bezakan sebab kat Malaysia kita biasa tomato paste, tomato kita adalah buat makanan kita pakai tomato, tetapi tidaklah sekerap masalah masalah banyaklah tomato digunakan untuk buat pizza lah, spaghetti lah, apa banyaklah produk-produk dia guna tomato. Kat Malaysia kita ada juga tapi taklah terlalu banyak macam orang. Okay, so ni kita tengok beza. Kita pun banyak makan tomato kecap dekat Malaysia sebenarnya tomato sauce dengan tomato kecap adalah benda yang berbeza, tapi tak apalah. Cuma kita selalu panggil tomato sauce tu adalah tomato sauce tu kita panggil adalah tomato kecap sebenarnya untuk masalah dia, tapi kita Malaysia kita panggil tomato sauce tapi tak apalah. Perbezaan bahasa Okay, tomato paste, tomato puree dan tomato sauce. Definition: tomato puree and paste are product obtained by heat processing, evaporating a portion of the water from whole, sound and ripe tomato with the skin dan juga seed removed. Okay, concentrating to yield the product. Okay, so maknanya tomato puree, tomato paste ni macam dia adalah daripada geng yang sama ni. Macam paste dengan puree nanti secara logik ni daripada definition ni, proses dia akan jadi lebih kurang. Sepatutnya lebih kurang, cuma mungkin satu pekat, satu kurang pekat sepatutnya lebih kurang macam tu je. So dia akan dipekatkan, maknanya dua-dua kena dimasak, lepas tu evaporating tu masuk dalam evaporator, dia akan reduce air, buang air dia, kurangkan air dia, lepas tu dia akan jadi pekat. Itu je cara dia. Senang tak payah masuk apa-apa ingredient. Tak tahu lah tak tahu kita tengok dia punya flow chart. Tapi so far pada definition ni macam direct je ni. Okay, tomato paste. Tomato paste or tomato concentrate. Okay, consists of tomato that have been cooked for several hours. Beberapa jam. Strain dan juga reduced to thick. Masak beberapa jam tomato paste dimasak beberapa jam, lama lah. Okay, strain dan juga strain tu di filter dan juga reduce to a thick rich concentrate. It is generally fairly sweet. Okay, dia manis lah, rasa dia manis. Okay, tomato paste ni orang guna untuk buat spaghetti kot kan, tomato paste ni. Okay, tomato paste can be of the following grade. Okay, dia ada banyak grade. Okay, dia ada banyak grade. Sebenarnya saya nak compare dia dengan tomato puree. Kita belajar dulu pasal tomato paste. Light paste containing 24 hingga 28 of salt-free tomato solid. Tomato solid. Dia compare berdasarkan dia punya tomato solid tu lah, dia punya ketul-ketulan solid particle. So medium paste maximum 32, kita tengok maximum. Heavy paste 39.3, extra heavy paste more than 39.3. Salt-free tomato solid tu maksudnya boleh tengok guna refractometer maknanya dia content tu tinggi mana dalam ingredient soluble solid tu tinggi bagi tomato paste ni. So maksudnya 39.3 dia punya salt-free tomato solid. Alright, okay. Ni dia punya penjelasannya lah, Okay. Biasanya kalau lebih dari sudut harga, extra heavy paste ni lebih mahal daripada light paste. Okay, sebab content of tomato tu lebih banyak dekat extra heavy paste compare dengan light paste. Okay, tomato puree. Tomato puree consists of tomato that have been cooked briefly and strained. Cook briefly, alright. Yang tomato ni paste tadi cook for several hours. Okay, yang ni adalah cook briefly, masak sikit je lah. Tomato puree ni masak sikit je. Strain dan juga result in thick liquid. Okay. Maknanya dia cair. Beza ni cair, tomato paste ni dia pekat. Alright, itu je lah. Beza ni yang tu masak lama, yang ni masak sekejap je. Okay, tomato puree juga ada grade. Okay, light puree 10.2 ada punya maximum, medium puree 11.3, heavy puree 15%, extra heavy more than 15%. Okay, alright, 15% yang paling tinggi. Yang tadi tu, yang macam tadi kalau tomato paste paling rendah pun 24. Yang mana tomato puree paling tinggi 15. So maknanya dia lebih cair lah. Mana idea dia lebih cair. Tomato puree ni lebih cair daripada tomato paste. Itu je lah. Okay. Tomato sauce. Tomato sauce is the somewhat thinner tomato puree. Tomato puree yang lebih cair. And may include seasoning. Dia tak benda-benda lain. And other flavoring so that is ready to be used in other dishes.
as a base for other sauce. Okay, dia akan letak seasoning lain, perisa-perisa yang lain. Okay, ini tomato sauce. Okay, sebab dia ada beza sikit dengan tomato kecap tau. Tomato kecap dia ada lain sikit. Dia macam tomato kecap adalah lebih rendah daripada tomato sauce. Level dia lebih rendah. Okay, ini definition tomato. Sekejap saya baca dulu sama ada dia kecap atau sauce. Okay, kata tulis ni tomato kecap. Okay, tomato kecap is clean, sound product made properly prepared strained tomatoes with spice, salt, sugar and vinegar with or without onion or garlic and contain less than 12 tomato sauce. Okay, yang ni adalah tomato sauce. Okay, tomato sauce Tomato kecap dia lagi sikit dan letak stabilizer yang banyak. Okay, ni korang ni korang baiki sikit. Ni semua saya kena baiki ni, dia bukan tomato kecap, tomato sauce. Okay, tomato sauce yang ni dia cerita yang sama. Ni cerita yang sama ni sebenarnya. Cuma di Malaysia kita panggil tomato sauce tu benda lain sebenarnya. Reality tomato sauce tu benda lain. Okay, great standard of tomato sauce. Ni saya rasa tomato sauce ni. Ni sauce ni. Sorry. Sauce Okay, nanti saya kuningkan. Okay. Okay, korang boleh baiki terus kalau mana saya ni korang potong terus Biasalah dia ada nota ni bila kita go through baru nampak dia punya ada kesilapan, kekurangan sedikit tu biasalah. Okay, dia ada grade A, B, C. Fancy tu canggih lah, fancy extra standard. Okay, dan standard. Standard tu C tu yang normal lah, yang normal. Extra normal dan juga fancy ni canggih gila lah. Flagship lah, kategori flagship lah. Okay, score point 85, grade C 70, score point. Ni score point adalah ni dia punya rubrik dia. Minimum solid 33, 29 dengan 25. Ni rubrik dia, scoring system. Colors 25, consistency 25, absence of defect 25, flavor 25. So total adalah 25, 100. Okay, faham. So maksudnya sekira score point dia banyak ke atas 85 and above, 85 above dia adalah dalam dua kategori, fancy dan juga extra standard. Okay, tetapi benda tu bergantung juga pada dia punya minimum total super solid dia. Sekira super solid dia 33 dan ke atas, dia adalah fancy. Kalau dia 29, maksimum dia 29 adalah extra standard. Tetapi kriteria dia sama tau. Kriteria scoring system dia markah sama 85. 85 and above lah. Dia consider as fancy dan standard. Cuma minimum super solid dia yang bezakan dia sama ada dia extra ataupun fancy. Kalau standard dia maksimum 70 score point dan dia 25 je minimum solid lah, super solid dia. Alright. Specification. TSS not less than 25 untuk tomato sauce. Acidity not less than 1.2 SSC acid. Mole count mesti tidak lebih daripada 40%. Yalah, jangan sakit perut lah kalau makan banyak mole ni. Yeast dan spores mesti tidak lebih daripada 125 per 1/60 cubic. Ini dia punya kiraan bacteria count kena tak boleh 125. Kalau rendah lebih bagus kalau tak ada terus lebih bagus. Bakteria tidak lebih daripada 100 juta per ml tak boleh lebih sejuta-juta apa-apa jenis bakteria. Tapi biasanya ini kalau kita masak betul-betul proper betul-betul biasa kosong tak ada bakteria pun. Okay, so tak perlu risau. Tapi ini dalam food act kot, mungkin dalam food act dah tetapkan benda ni supaya nak food safety lah, tak nak bagi customer sakit lah nanti kan. Okay, 2.1.3 production of tomato products. Tomato product. Produk tomato. Okay, flowchart of the project of tomato sauce. Okay, membuat tomato sauce ini flow dia modified style, jet tomato puree, salt, sugar, besar. Tomato sauce ni lah biasanya ada sugar, salt, spices ni. Kalau tomato ketchup dia tak ada letak garam, tak ada letak spices ni kan. Mana ada tomato ketchup kita rasa lada hitam ke tak ada kan. Tapi tomato sauce adalah tomato ketchup tak ada. Okay, tomato paste, puree, tambah air, cooking under vacuum. Cooking in open kettle or under vacuum. Dia ada dua cara. Satu yang normal, masak normal. Yang satu lagi pakai vacuum. Macam saya cakap tadi, dia rendahkan tekanan supaya boiling point lebih rendah. Okey, ada dua cara, tak kisah. Okey, letak preservative, benzoic acid. Okey, benzoic acid si K-pop ingat benzoic acid ni adalah pengawet yang popular. So ingat je dia punya nickname K-pop. Kerana apa? Semua benda pakai dia. Semua benda dia pakai yang acidic yang pH bawah 4.5. Pengawet yang kita pakai adalah benzoic acid. Ingatlah sampai bila-bila. Awak sebagai food technologist kena ingat sampai bila-bila pH bawah 4.5, preservative, pengawet yang kita guna adalah benzoic acid. Tak kisahlah nak buat jus ke, nak buat tomato sauce ke, nak buat apa ke,
benzoic acid. Okey, glacial acetic acid inilah acid ini bukan glacial acetic acid, ini bukan pengawet, dia adalah untuk rendahkan dia punya pH, rendahkan pH. Kadang-kadang diorang pakai acetic acid, kadang-kadang diorang pakai citric acid, kadang-kadang diorang pakai citric acid tu normal lah, biasanya citric acid ataupun acetic acid lah, tapi normalnya citric acid lah. Ni boleh lah dia kata acetic acid ni cuka lah, boleh juga asalkan boleh turunkan pH dia. Okey, dia akan tomato sauce, filling dalam botol, lepas tu capping, labeling and storage. Ini proses dia lah. Okey, raw material, fresh tomato, preserved juice, yang atas tadi tu untuk buat tomato juice yang tu kan. Ini untuk buat tomato sauce. Okey, fresh raw material mesti fresh tomato juice, preserved juice, tomato puree ataupun tomato paste. Dia atau mana-mana satulah yang korang suka. Dan bergantung pada industri punya pocket money nak invest kat mana satu, fresh tomato juice ke ataupun tomato paste tu tak kisah. Okey, salt, letak garam, free daripada iron, kalsium dan juga magnesium. Salt is added at the end of the as it bleach the color of the sauce jika dia masuk terlalu awal. Okey, salt dia masuk dekat ujung. Okey, macam tadi salting dia ada dua jenis yang kita tengok tadi. Salting dia ada batch dan satu lagi adalah tengok tadi. Ada dua tadi yang saya terangkan. Satu lagi tu ada yang masuk ikut pellet tu. Kejap. Yang dry salting. Dry salting, betul. Dry salting mana dua cara tu kan. So maksudnya dia kata kalau kita masukkan awal-awal, dia akan bleach the colour. Nak kata bleach sangat tu tidaklah bleach sangat, sebab salt ni dia bukan bleaching agent pun. Okey, tapi mungkin sekiranya bagi industri kalau color tu sangatlah penting, color merah tu sangat penting, mungkin mereka akan masukkan salt tu kemudian lah. Dia tak masuk dalam awal-awal dia masukkan kemudian, sebab mungkin bagi dia color ni sangat penting. Okey, so dia tak nak bagi merah tu bertukar jadi warna oranye mungkin dia tak mahu macam tu so tak apalah, okeylah, tak apa, boleh terimalah ikut dia punya information tapi kita tahu yang salt ni ada dua jenis dua cara. So commercialized tomato sauce ada 1.3 sehingga 3% garam. Alright, garam yang digunakan. Okay, sugar pun masuk, use is normal sucrose. Sucrose ni lah yang garam biasa. 1/3 is added in the beginning dan 2/3 masuk dekat ujung. Tak cakap pula kenapa dia buat begitu. Apa salahnya kalau masuk 3/3 kat awal-awal kan. Ni kita tak tahu, dia tak cakap reason tu kenapa. Okay, this is to help in fixing and intensifying the natural colour of tomato. Okay, alright, okay. Tadi garam tadi digunakan untuk kurangkan colour. So yang ni masukkan gula untuk tambah colour, untuk enhance colour. So maknanya bagi industri, colour merah ni sangat penting lah sangat penting. So diorang sangat takut warna merah ni hilang. Okay, commercial sample biasanya mengandungi 10 hingga 16% sugar. Okay, kalau 10 hingga 16% sugar, secara logiknya total soluble solid untuk benda ni mesti atas 10 lah. Total soluble, kalau cek dalam refractometer dia akan lebih atas 10 lah dia punya total soluble solid. Okay, spices, clove, cardamom, black pepper, mace, cinnamon, ginger digunakan lah ni ingredient lah. Kapulaga cengkeh, lada, okey ni okey lah. Kapulaga ni first time dengar tapi okey lah, tak apa, ini ingredient lah. Ni benda ni bergantung pada industri tu punya formulation lah. Dia nak masuk selain lebih pada ni pun boleh tapi biasanya masukkan ni lah. Okey, ada kayu manis pun letak. Okay, spices can be added by the following method. Bag method. Okay, bag method. Satu lagi spice or resin. Okay, kita tengok. Okay, bag method. Tengok bag method dulu The spices are first coarsely grounded, dihancurkan, put dalam satu bag. Okay, the bag is tied with thread and is immersed in tomato mixture during cooking. Oh, dia buat macam style teh tu, teh uncang. Dia buat style uncang uncang teh. Okay, quality of the sauce produced is more complete dan juga acceptable lah. More complete dan acceptable, maknanya teknik ni bagus lah. But there is a chance of breaking the bag and contaminating the product, and the variation of spices depend on the batch size. Okay, cuma risiko je yang kena tanggung di sini dengan teknik ni adalah pecah, bag tu pecah. Kalau bag tu pecah,
Masalah sebab nanti boleh je tapi cuma kena melakukan filtration process lah, ada satu kerja lah pula kan, nak kena buat filtration process, nak filter yang sedak-seredak ni pula kan, dah satu hal, tapi kena jaga elok-elok lah uncang tu supaya tak pecah. Tapi method ni bagus lah dia macam herba yang dalam uncang kita nak buat sup tu, sup dia macam pakai uncang je tu kan, style tu lah. Okay, spice oil. Spice oil essentially oil recovered from spices. Ni cara kedua lah. Cara kedua adalah kalau tak nak pakai back method, dia akan pakai spice oil, pakai minyak. Minyak yang dah ada flavor spices tadi tu. Recovered from spices, less expensive but the spices flavor is made up of the volatile constituent and lacking of the fixed constituent of the flavor. Flavor of finished product is not that good. Okay, dia volatile constituent. Okay, maksudnya bila kita panaskan tu dia ada kelemahan lah. Macam tadi dia ni flavor tau, dia ni untuk flavor. So bila flavor untuk bau-bau ni, bila kita panaskan produk kita punya tomato sauce tu, flavor ni akan volatile, dia akan meruak naik atas, so lama-lama dia akan hilang. Okay, dia tidak sehebat back method Okay, walaupun dia lebih murah. Okay, nombor 3, oleo resin. Extract with both volatile dan juga fixed constituent flavor. Give good product but expensive. Lah pandai lah kau ni main ekonomi je ni. Okay, oleo resin lah paling baik sebenarnya, tetapi dia mahal pula. Okay, maknanya dia pun kalau terpaksa lah. Okay, terpaksa maknanya oleo resin ni tak ada masalah terpecah ataupun dia kalau kita panaskan lama pun dia still okay. Dia volatile, dia stable. Tetapi mahal lah, macam tu lah kan, rasa biasalah macam tu je. Bila barang baik dia mahal lah, alright. Okay, seterusnya ada lagi, spice extract, obtained by steeping the spice in vinegar. Okay, do not give complete flavor of the product. Okay, mana spice tu dia rendam dalam cuka, maknanya dia pakai acid extraction lah, tetapi dia tidak bagus sangat lah, Maknanya so far yang paling bagus adalah oleo resin, tetapi oleo resin ni mahal. Spice pula murah, tetapi dia bau dia tak syok sangat. So back method masih dia champion lah, harga sederhana tetapi bau dia bagi bagus, cuma kena jaga supaya bag tu tak pecah, itu sahaja. Okay, seterusnya thickening agents such as gum, pectin dan modified starch are used. Ni untuk pekatkan lah, kalau dalam tomato sauce dia letaklah benda ni, ada umar-umar dia, tapi kalau dalam tomato kecap, which is kat Malaysia kita panggil tomato sauce tu, tomato kecap dia lebih banyak thickening agent dia letak. Dan tomato sauce yang tomato juice yang dia letak sangat sikit maknanya tomato kecap lah yang paling rendah kualiti lah sebenarnya, paling rendah kualiti dalam semua ni. Paling tinggi adalah tomato paste lah, itu paling power lah dalam tomato product. Acetic acid adalah cuka, tujuan dia adalah untuk naikkan pH, untuk manipulate pH di dalam tomato, apa-apa produk lah, kalau dalam case ni tomato sauce lah. Okay, vinegar is not used because it contain about vinegar is not used because it contain only about 4% of acetic acid, thus require large amount to be added. More brewed and malted vinegar have characteristic flavor and color and will impact the flavor and color of the end product. Okay, generally glacial acetic acid. Okay, glacial acid is added because it's colorless compared to small quantity it's used at the finish step with sufficient quantity retention. Commercial sample contains 1.2% acid. Okay, dia kata acid ni cuka cuka secara bahasa asal ni cuka lah, tetapi yang banyak jual di kedai, kita tengok kedai tak kisah nama Yus ke Tamin ke apa ke, yang jual tu sebenarnya diorang tu adalah kategori glacial acetic acid. Glacial acetic acid ni dia tak ada color, dia colorless dan tasteless, dia tak ada bau apa-apa, dia masam je. Dia rasa masam tapi dia tak ada bau, bau dia bau cuka lah, bau cuka yang normal tu. Lepas tu dia tak ada flavor tambahan. Sebab tu yang kat atas ni, point nombor 2 ni, dia cakap juga kadang-kadang ada juga cuka yang kita extract daripada buah-buahan, daripada mungkin sayur-sayuran ke, kita extract, ada juga kita extract tau, tapi kelemahannya adalah dia akan memberi macam apple cider vinegar. So dia extract daripada apple, so kesannya akan menyebabkan dia ada bau apple. So bila bau apple tu masuk dalam kita punya tomato ni, takut dia risau memberi gangguan kepada customer hujung, bau apa sebab bau lain macam kan, so confuse bau kan, so dia tak nak bagi macam tu, that's why lah glacial acetic acid digunakan. Ini penjelasannya lah. Alright, 2.1.4 problem encountered in the tomato sauce storage. Ni masalah-masalah yang terjadi dalam tomato sauce. Apa yang akan jadi? Blackening of tomato sauce. Sometimes a black ring is formed. Ni betul juga, dalam tomato kecap pun jadi juga. Pasal tomato kecap kita pun jadi kat botol pun jadi juga. Buka lama kat ujung dia warna hitam kan. Tapi tak apa, benda tu boleh makan dia bukannya beracun ke bakteria ke, tak ada, tu boleh makan lagi. Blackening of tomato sauce, sometimes a black ring form dekat surface of the sauce near the neck of the bottle. Betul, itu yang berlaku dekat tomato sauce, tomato kecap, semua berlaku ni.
Ini maknanya bukan kat tomato sauce je ni, sebab dia ni adalah masalah common untuk tomato, so most likely berlaku juga dekat tomato puree dengan tomato paste ni secara normally lah, sebab ni masalah tomato. Okay, the cause of black net formation due to the retention between iron dan juga tannin in the sauce. Maknanya ingredient itu sendiri, di dalam ingredient tu ada ion, ada ni ada besi lah, ada ferrum lah dalam tu, dan ferrum ni larut kan, ni mineral yang larut dan juga tannin. Tannin ni adalah daripada tumbuhan, daripada naturally lah, daripada tomato itu sendiri, dia sumber-sumber tumbuhan So bila dia dah connect ferrum campur tannin, O2 ni oxidation berlaku, dia kena ferrous tannin, dan dia berhitam. Tapi boleh makan, dia cuma tak cantik lah, dia nampak menakutkan sikit kan, sebab kalau kita takut benda tu rosak, tapi sebenarnya benda tu elok je, cuma lap nanti lap kalau nak guna. Tetapi ada cara nak halang dia, prevention of black neck formation, nama dia black neck formation Okay, feeling hot at temperature not less than waktu hot fill, guna hot fill teknik, tidak kurang daripada 180 Fahrenheit. Kita tengok berapa dia Celsius ni, saya rasa most likely 80-90 ni dia Celsius, to create sufficient vacuum in the headspace. Okay, waktu fill tu kena fill, hot fill lah, kena guna hot fill. Okay, nombor 2, do not leave any headspace. Okay, maknanya kena ada headspace lah, mana kena ada headspace Okay, nombor 3, cook under vacuum and fill, preferably under vacuum. Boleh nak fill under vacuum ni, tetapi cost tinggi. Nak masak under vacuum dan juga fill under vacuum ni cost tinggi lah. Tapi niat ni kita faham, niat ni dia tak nak ada oksigen kat situ, tak nak ada udara kat dalam headspace tu. Okay, minimize iron contamination using headless cloves. Headless clove ni yang herbs tu, clove sebab dekat clove, dekat clove tu yang ada iron punya ni, dekat herbs dia, dekat ada itu ada iron punya material. Good quality spice, salt free from ferrum, calcium, magnesium, yang macam cakap tadi atas tu, kat bahagian salt tu, benda ni semua nak menghalang dari black neck ni. And also use stainless steel vessel. Okay. Okay, logik. Addition of 100 ppm of sulfur dioxide, okay, or 100 mg of 100 mg, apa persen ni? Ini bukan persen ni, sedikit persen. Of ascorbic acid to absorb oxygen in the headspace. Okay, additional sulfur dioxide. Ini untuk tujuannya untuk serap oksigen lah, untuk serap oksigen. Maksud kat kita faham yang sebenarnya dia dekat equation ni, you try halang mana-mana satu, idea dia, halang ferrum punya ke atau halang oksigen ke. Tannin ni memang dah ada, so tak tahu nak halang macam mana kan. So itu yang dia try buat, dia try halang-halang benda ni lah, mengurangkan daripada jadi atau melambatkan daripada jadi. Okay, storing the bottle in horizontal ataupun upside down position to prevent the excess concentration of oxygen in the particular place. Okay, nak halang oksigen. Okay, maknanya kat sini banyak idea dia adalah nak halang dua benda, halang ferrum dan juga halang oksigen. Tannin ni dia tak boleh buat apa-apa sebab dia memang dah ada dalam tomato tu. Okay, so ingat ni cara-cara dia lah, antara cara-cara dia lah. Okay, prosedur. Ni prosedur buat apa ni? Tomato puree with added, kejap. Kenapa dia tiba-tiba ada benda ni? Tomato puree added with water. 1/3 of sugar required is added. Spices added using the back method. Ni prosedur untuk buat tomato sauce ni. Tomato sauce. Okay, gambar ni boleh dibaiki. Sebenarnya ni bukan tomato kecap, ni tomato sauce. Tomato sauce di Malaysia kita panggil tomato sauce, tapi sebenarnya dia tomato kecap, Mak Saleh panggil. Alright. Cuma tomato kecap dia ada lain proses lah Okay, ini adalah prosedur dia. Ada cakap pasal prosedur tak? Tak cerita pasal prosedur di atas ni. Ada juga cerita pasal prosedur. Tapi ni dalam bentuk flowchart. Yang ni dalam bentuk, yang bawah ni dalam bentuk ayat. Technically benda yang sama lah. Okay, sama sahaja. Gambar ni cuma ni bukan tomato kecap ni tomato sauce. Okay, so nanti gambar ni akan ditukarkan lah. Akan tukar gambar. Alright. Okay, ada apa-apa soalan berkenaan dengan production of tomato 2.1 sebelum kita masuk ke dalam chapter 2.2? Ada apa-apa soalan? Korang? Tak ada. Alright. Ada, sir. Tak ada Okay, kalau ada nanti boleh tanya dekat dalam ni, dalam WhatsApp boleh tanya saya je. Boleh je. Okay. Seterusnya 2.1, 2.2, kita masuk 2.2 pula Stop presenting dulu.
Okay, alright, nampak nota? Okay, FSD 305 food processing chapter 2 lagi, masih chapter 2. Dekat bahagian ini adalah canning of fruit dan juga vegetable. Canning of fruit and vegetable. Saya besar sikit. Alright, canning of fruit and vegetable. Ni selain daripada tomato lah tapi canning process lah. Tengok part canning tu sama je, apa-apa pun sama je canning tu. Okay, at the end of the chapter, student sepatutnya boleh describe the canning process of fruit and vegetable. Okay, nanti tengok Maknanya sebagai food technologist, kita on preparation of the product, kita tak peduli sangat sebab itu secret recipe company ataupun secret recipe awak ataupun secret recipe company-company mana-mana lah, lantaklah. Tetapi yang penting dia punya yang samanya adalah dekat canning process. Canning process tu sama. Itulah fungsinya kita sebagai food technologist. Kita kena tahu dekat canning process tu punya sains di balik canning process apa yang perlu ada. Itu je. Ingredient nak diletak di dalam ni, lantak company lah nak letak apa pun, tapi canning tu semua sama. Okay? Alright, seterusnya 2.1.1 introduction. Canning fruit and vegetable is a growing competitive industry. Okay, ni introduction je lah. The industry made up of primarily engaging canned fruit. Okay, ni introduction ni dia cerita saja. Okay, process of canning. Process of canning, the primary objective of food processing is to preservation of perishable food, perishable makanan yang senang rosak in a stable form that can be stored and shipped in distant markets during all months of year. Okay, maknanya canning ni betul lah, canning ni antara satu teknik yang bagus kan. Biasanya tak akan rosak sebenarnya, dia tak akan rosak canning ni selama bertahun-tahun lah. Tapi kena letak jugalah dia punya expiry date, walaupun dia tak rosak pun letak juga sebab syarat. Okay, processing also can change food into new or more usable form and make food more convenient to prepare. The goal of the canning adalah untuk destroy the microorganism, betul, in the food and prevent recontamination by microorganism. Okay, betul juga. Sebab bila kita bunuh bakteria lah, bakteria ni kaki yang buat rosakkan kita punya makanan. Kalau kita bunuh microorganism ni, bakteria ni kita semua bunuh, so makanan tak rosak. Itu je lah idea dia. Senang je idea dia, direct. Removal of oxygen can be used in conjunction with the method to prevent the growth of oxygen requiring microorganism. Okay, removal oxygen banyak dalam ni dia cerita, di kononnya dia kata untuk bagi bakteria tu suffocated lah, tak ada oksigen. Tetapi removal oxygen banyak lagi fungsi. Contohnya macam kita nak halang oxidation process, kita nak selamatkan flavor, nak selamatkan warna. Macam dalam tadi tu, macam dalam tomato tu, kita buang oksigen tu ada sebab lah Okay, menghalang oxidation lah. Okay, generic process diagram of fruit canning. Generic ni maksudnya semua orang boleh pakai. Mana canning yang teknik yang semua orang boleh pakai. Kita go through receive and storage ni raw material lah ni. Wash, basuh. Contohnya kita pakai satu buah buah-buahan. Contohnya kita pakai carrot. Carrot lah contohnya, carrot. Basuh carrot tu, lepas tu salt dengan grate. Lepas tu kita kupas, sekiranya perlu kupas, carrot tu kupas. Kalau tak perlu kupas, tak payah kupas lah. Kalau kita pakai pineapple, kenalah coring ni, kena empuluh tu kita buangkan. Tapi kalau kita pakai carrot, lobak tak payah. So terus ke chopper, slicer. Lepas tu kadang-kadang yang bila laluan kat atas ni, laluan yang atas cooker ni, kalau kat atas pillar atau cooler ni, dia boleh jadi buat atau tak buat So slicer pergi terus scan filler. Okey, kadang-kadang diorang terus scan macam dalam gambar ni, gambar background ni. Macam diorang ni, diorang terus scan. Kadang-kadang diorang masak, kadang-kadang tak masak pun. Sebab canning tu nanti dah masak dah. Canning proses tu dah masak dah juga sebenarnya. Okey, so kalau dia nak masak, dia masuk cooker, lepas tu baru can filler. Chopper tadi, kalau ada yang tak perlu masak, dia terus masuk dalam can filler. Okey, kemudian ada yang perlu masuk dalam syrup machine. Syrup machine tu masuk dalam machine tu akan tuang air di dalam ni. Contohnya macam buah lychee, buah rambutan, dia tuang air gula air gula dalam tu. So masuk dalam syrup machine. Ada yang juga tak pakai syrup machine. Dia tak perlu syrup, dia terus masuk exhaustion. Exhaustion tu adalah satu proses di mana kita masukkan can tu di dalam steam, dalam udara panas, dalam steam panas lah, dalam keadaan panas. Reason dia ialah dia nak buang udara, dia nak wujudkan void space, nak wujudkan space, vacuum space di dalam di atas produk kita dengan penutup can tu, dia ada satu ruang udara tau, dia nak keluarkan udara, oksigen daripada situ lah, nak keluarkan udara nak jadikan vacuum space. Sebab tujuan-tujuannya lah untuk bakteria tak boleh hidup, dan satu lagi untuk selamatkan dia daripada oxidation lah. Itu reason dia. Lepas tu ada juga yang pergi ke can sealer terus. Lepas can filler terus seal. Dia ikutlah mana-mana boleh jadi mana-mana ni. Okey, tetapi ada yang terus dia boleh terus ke can sealer. Okey, ikut produk.
Lepas tu pergi ke heat sterilization. Heat sterilization ni bergantung pada pH. Sekiranya pH bawah 4.5 pakai haba sahaja, air panas sahaja. Sekiranya pH dia atas 4.5 kena pakai UHT, ultra high temperature sterilization lah. Kena pakai sterilization ataupun pakai retort ataupun pakai pressure cooker. Benda yang sama lah, yang UHT lah, ultra high temperature 121 darjah Celsius tu. Lepas tu masuk ni cooling, masuk dalam water cooler untuk sejukkan dia. Tak nak bagi further cooking, nanti hancur lah makanan tu. Canning yang umum lah untuk everyone boleh pakai. Okay, generate process diagram for vegetable canning. Okay, alah idea dia sama je. Benda ni sama je, lebih kurang je. Okay, tengok receive dan storage, basuh, kita buat sayur. Contoh kita pakai sayur, satu sayur. Tadi dah pakai sayur dah, pakai carrot dah. Dah sah, pakai carrot lagi. Tengok boleh tak? Wash, sort dan juga grade, kata, potong, lepas tu branch. Okay, dia ada sikit blanching kat sini. Kat sini fruit, kat sini blanching. Okay, ada blanch. Blanch ni additional lah untuk sayur sebab kita nak inactivate enzyme. Enzyme yang di dalam sayur-sayuran tu kita nak inactivatekan dia. Okay, inactivate dia. So itu blanching lah. Kalau dalam buah-buahan maybe tak perlu sebab buah-buahan tu dah ripe. Yang ni kita belum, ni sayur-sayuran ni kita kena blanch. Itu ada lain sikit. Blanch. Lepas tu sama ada perlu peel ataupun wash. Lepas tu masuk can filler ataupun dia boleh straight ke can filler terus. Okay, masuk dalam can filler. Benda yang sama. Once masuk dalam can filler ni, steam exhaustion, can sealer, heat sterilization, water cooler, labeling ni semua dah sama dah. Bermula daripada can filler ni. Sebelum daripada can filler ni boleh jadi dia lain sikit je. Tetapi masuk can filler, proses dia semua sama. So maknanya canning proses bermula daripada yang betul-betul food tech ni adalah can filler ni. Once masuk ke can filler, exhaustion, can sealer semua ni sampai storage ni, ini adalah food tech punya benda lah. Yang sebelum ni semuanya bergantung pada company tu. Dan bergantung pada produk juga. Alright, dia punya parameter sama. Macam berapa banyak temperature heat sterilization 121 darjah Celsius, berapa lama, itu semua fix semua kekal. Sama je untuk dua-dua ni. Alright. Generic process diagram for juice canning. For juice canning, secara logiknya once dia masuk dalam can tu dia akan jadi sama je. Okey, tetapi kita tengok dulu kalau sebelum ni yang apa yang dia special sikit. Receiving storage, ni untuk juice Okay, wash buah tu, lepas tu juice extractor, ni kita pakai tomato lah contoh tomato ke buah oren lah, pakai buah oren lah. Okey, buah oren, limau tu. Juice extractor, kita extract limau tu. Lepas tu juice strainer, boleh masuk ke juice strainer. Juice strainer kita nak